Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah kita dapat bertemu semula pada pagi ini insya-Allah bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. Hari ini tuan-tuan puan-puan, insya-Allah yang ada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Inilah buku panduan kita, buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan puan-puan yang ada buku boleh buka di halaman 149 atau 156 bagi buku baru. Dan tuan-tuan yang berhajat untuk mendapat buku ni yang belum ada boleh menghubungi pihak admin. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan kuliah kita mentadabbur ayat 5 daripada surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mengabdikan seluruh hidup kami dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Inilah ayat yang sedang kita tadabbur. Tuan-tuan dan puan, kita masih di tajuk kecil, iaitu semalam kita mengupas tentang matlamat hidup. Jadi sebagai seorang Muslim, jelas bahawa matlamat hidup kita ialah untuk mengabdi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain. Itu tujuan yang Allah tetapkan kepada kita. Sekarang mari kita baca ayat surah Rum, surah 30, ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فأقم وجهك. Hadapkanlah dirimu, wajahmu ke arah lid-dinil qayyim, ke arah cara hidup, agama yang benar. Sebelum datangnya suatu hari yang tak dapat ditolak. Itulah pada hari manusia berpecah kepada dua golongan. Ayat ini ya Allah, tuan-tuan puan-puan, Allah mengendaki kita, memerintah kita supaya mengikhlaskan agama kita, mana penghayatan Islam kita hanya kepada Allah dengan menegakkan cara hidup atau kita sebut agama, ad-din. Ad-din yang mana? Dinul qayyim, agama yang lurus, kita tegakkan. Jadi itu sebuah perintah. Jadi kita diperintah, dibagi waktu, tempoh waktu. Min qabli an ya'tiya yaum. Sebelum tibanya satu hari. Makna kita ni dalam tempoh terhad. Itulah tempoh yang disebut sebagai fasa kedua perjalanan. Perjalanan jauh. Fasa kedua perjalanan jauh. Itulah kehidupan pertama di dunia yang sementara. Jadi sebab itu disebut dalam sifat sementara. Jadi kita nak menegak agama ini sekarang. Sebelum tibanya satu hari yang kita tak dapat tolak.
itulah satu hari kita dah mati, kita dibangkitkan semula bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak diperintahkan menegakkan agama ini dalam hidup kita sekarang. Jadi sebab itu dalam memahami ayat-ayat ni kita kena faham sungguh-sungguh dengan secara emosionalnya, secara sepenuh hati kita kena faham. Mana Allah mengingatkan sekarang kita nak menegak agama. Bukan menunggu. Sebab kita tak boleh tahu bilakah hari yang dijanji akan tiba kepada kita. Jadi sekarang kita tegakkanlah agama. Nak tegak bagaimana? Jadi bila menyebut menegakkan agama ini, luaslah pengertiannya. Sebab nanti Allah mengingatkan tibanya satu hari itu maka manusia berpecah. Berpecah kepada dua. Satu kelompok yang beriman, satu kelompok yang tak beriman. Sebenarnya pecahan itu sejak dari dunia lagi. Itulah dua kelompok yang Allah selalu sebut dalam Quran. Orang yang beriman, orang kafir, orang yang tak beriman. Dua kelompok tu. Maka kelompok inilah sejak dari dunia sampai ke yaumil akhir nanti sifatnya akan sama. Satu kelompok beriman, dia akan mendapat ganjaran-ganjaran baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan dimasukkan ke syurga. Sebaliknya orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang kafir, mereka akan dicampak ke dalam neraka. Kan terpisah dua golongan ini. Itulah yang disebutkan bahawa akan tiba satu hari yauma idzin yasadda'un. Kamu akan berpecah. Kemudian kita lihat pula dalam ayat berikutnya. Tadi kita baca ayat, sambung dengan ayat berikutnya, ayat 44. Man kafara fa'alaihi kufruh وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. Sesiapa yang kufur ingkar, maka dialah yang akan menanggung resiko kekufurannya itu. Dan sesiapa yang beramal saleh, yang membuktikan imannya, maka merekalah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri masing-masing. Jadi Allah dah sebut dah. Dua golongan ni akan berpisah. Dan dua golongan ni Allah sebut. Wa man kafar. Sesiapa yang ingkar. Maka resiko kekufuran itu mereka akan tanggung di sana nanti. Resikonya teramat dahsyat tuan-tuan perempuan. Azab seksa yang kekal abadi. Na'udzubillah min zalik. Itulah resiko kekufuran mereka di dunia ini. Dalam waktu yang sama Allah mengingatkan sesiapa yang beramal saleh maka bagi diri mereka lah kesenangan ataupun apa yang bakal mereka nikmati nanti. Jadi dalam ayat ni Allah sebut lagi ulang sesiapa yang beramal saleh, Allah nak kaitkan dengan nak masuk ke dalam syurga Allah. Nak dapatkan kesenangan itu mestilah diasaskan kepada amal saleh. Kerana apa? Amal soleh itu adalah pembuktian yang mereka itu benar-benar beriman kepada Allah. Maka sebab itu disebut tadi. Maknanya satu kelompok orang kafir, satu kelompok orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu Allah sebut dalam ayat ni yang beramal soleh. Sebab tak mungkinlah orang tu beramal soleh kalau tidak ada iman. Dan tak mungkin juga orang tu mengaku mendakwa beriman tapi tanpa amal soleh. Kerana amalan soleh itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu iman dan amal soleh itu dia satu two in one, satu seolah-olah satu benda yang bersinergi. Dia mesti ada dua-dua sekali, barulah sempurna. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun mengupas bahawa itulah dia prinsip di dunia ini. Dia ada dua kelompok itulah. Satu kelompok orang yang beriman, satu lagi kelompok orang-orang yang kafir. Dan kedua-duanya nanti akan menerima balasan ganjaran
dan ancaman yang dijanjikan masing-masing. Orang beriman akan Allah berikan ganjaran dalam bentuk jannah. Sebuah kebun-kebun yang penuh dengan nikmat, jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul firdaus. Berbagai-bagai sebutan yang dikaitkan dengan tempat kediaman bagi orang-orang yang beramal soleh. Sebaliknya pula orang-orang yang kafir, maka risiko kekafiran mereka sangatlah dahsyat. Iaitulah mereka akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan menjalani kehidupan yang amat sengsara selama-lamanya, ya Allah. Tak dapat kita nak gambarkan. Jadi dalam pemisahan inilah yang akan terjadi. Dan sekarang telah terjadi di dunia lagi, kita telah melihat bahawa kita ini berpisah antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, wahai orang kafir, dengan cara hidup kamu, dengan sembahan kamu. Bagi kami, dengan sembahan kami, dengan agama kami, pegangan kami. Kan berpisah. Mana tidak sama sejak dari sekarang. Bagi kamu, agama kamu, bagi kami, agama kami. Sebab sembahan kamu tidak sama dengan apa yang kami sembah. Itu di situ. Sekarang tuan-tuan kita akan masuk pula. Kita nak memahami ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, kerana ia merupakan dasar kepada ibadah. Ingat baik-baik tuan-tuan puan-puan, kepada terjemahan perkata yang kita belajar beberapa hari yang lalu. Iyyaka na'budu. Na'budu itu adalah, ingat balik, kalimah fi'il. Kata kerja atau perbuatan yang memberi makna mengabdikan diri. Kenapa mengabdikan diri? Kerana kita ni hamba. Hamba kepada Allah. Jadi sebagai hamba, tugas kita ialah mengabdikan diri. Itulah sifat hamba. Jadi dengan mengabdi diri itu, maka kita sebut ia sebagai ibadah. Jangan pula dulu kita belajar ibadah ni kita dah dengar selalu. Tetapi hari ini kena faham bahawa ibadah itu ialah segala apa jua aktiviti perhambaan diri kita kepada Allah. Itulah ibadah. Kena faham dari sudut itu, barulah kita rasai. Sebab itu ketika kita melakukan ibadah, kita kena lakukan dengan sepenuh perasaan. Dalam sepenuh sedar bahawa kita ini hamba Allah. Jadi kita melaku dalam keadaan tunduk patuh. Dia tak boleh dalam keadaan angkuh sombong, tak mungkin. Sebab ibadah itu dilakukan oleh hamba. Aktiviti hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Tuannya. Maksud begitu. Jadi kalau aktiviti hamba tentulah dalam keadaan yang penuh perhambaan. Itulah dipanggil ibadah. Jadi kalau kita faham konsep ibadah yang begitu, jadi pada setiap ketika kita melakukan apa jua aktiviti perhambaan kita, aktiviti ibadah kita, maka kita lakukan dalam bentuk ubudiyah kita. Rasa perhambaan tu kena ada rasa diri kita ni hamba kepada Allah. Jadi sebab tu kita dalam solat berdiri, rokok, sujud. Itulah dari sudut fi'liyah. Perbuatan kita mestilah sampai sanggup melakukan sujud. Itu sifat-sifat perhambaan kita. Maka sebab tu dalam solat dia ada 3 rukun tu. Kenapa sekali? Rukun fi'liyah dia kena lakukan. Tak boleh hanya bercakap saja. Rukun qauli saja tidak. Mesti kena ada ni. Qauli, fi'li dan juga disokong oleh rukun qalbi. Hati kena khusyuk, tunduk, rasai. Sebab tu kita dalam solat kena rasa kita ni hamba Allah. Ketika rokok, sujud tu rasa betul-betul kita ni hamba kepada Allah. Jadi sebab tu rukun qalbi tu kena faham secara konteks meluas. Bukan sekadar rukun qalbi itu niat saja, tidak. Kekhusyukan dalam seluruh aktiviti fi'liyah dan juga qauliyah tadi mesti didokong oleh
qalbiyah tadi. Dengan rasa. Itulah dia cara dan kaedah yang benar. Dan itu disebut dalam Quran, itulah disebut khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mana solat tu mesti ada khusyuk. Barulah kita mencapai kejayaan daripada hasil solat kita. Dan itulah maksud qalbiyah yang sebenarnya. Ya. Tuan-tuan dan puan, kena faham bahawa ibadah itu ialah aktiviti-aktiviti pengabdian diri kita kepada Allah. Yang mana kita lafazkan dalam kalimah yang kita sebut tadi, iyyaka na'budu. Hanya sahaja kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Kita tak boleh mengabdi diri kepada selain daripada Allah. Jadi kalimah selalu kita pakai sembah. Kita menyembah Allah. Tetapi menyembah itu sebenarnya kalimah yang tidak salah. Tetapi tidak cukup kuat dan tidak cukup meluas. Biasanya kita melakukan sembah ketika kita solat. Di luar solat bagaimana tuan-tuan dan puan? Jadi sebab itu kena faham bahawa sembahan kita yang kita panggil solat, ada yang disebut sembahyang, itu adalah sebahagian daripada aktiviti-aktiviti pengabdian diri. Jadi sebab itu dalam terjemahan kita kata mengabdikan diri. Itulah kalimah yang menyeluruh, memberi makna yang luas. Sebab mengabdi diri itu bukan di dalam solat semata-mata, tetapi di luar solat juga kita melakukan ibadah. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita bersedekah dengan hanya melempar senyuman, semalam saya sebut. Jadi itu juga merupakan ibadah pengabdian diri kita kepada orang. Berbuat baik pada orang lain, menolong, membantu. Seperti mana Allah menyebut bahawa kita disuruh untuk menjaga anak-anak yatim, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi semua itu merupakan ibadah. Menolong orang, memberi nasihat kepada orang lain, menegur perbuatan-perbuatan salah, mencegah daripada perbuatan mungkar. Semuanya merupakan ibadah, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu ketika mana kita memahami maksud ibadah ini, barulah kita dapat rasai bahawa seluruh hidup kita ini akan menjadi ibadah. Sebagaimana yang kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jadi wa mahyaya itu makna menyeluruh dah. Hebatnya kita ini makna ikrar kita tadi menyeluruh seluruh hidup dan mati kita sampai ke mati, maknanya adalah hanya ibadah semata-mata kepada Allah. Mari kita lihat tuan-tuan dan puan. Kita diajar oleh Al-Quran. Ini nilai yang kita kena tanamkan dalam diri kita. Kita tanamkan kesedaran bahawa kita ini hamba kepada Allah. Dan sebagai hamba kepada Allah, kita kena mengabdi diri. Kalau kita tak mau mengabdi diri, makna kita tidaklah sebenar-benarnya mengaku diri kita hamba. Sebagai hamba mesti kena mengabdi diri. Maka mengabdi diri itu ada cara dia. Ada tata caranya. Kemudian ada dipanggil kaedah-kaedahnya. Maka sebab itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bimbing baginda sebagai model kita. Sebab itu disebut bahawa Rasulullah itu uswatun hasanah, ikutan yang baik. Jadi ingat, di situ dah kita melihat bahawa kita nak melakukan ibadah pengabdian diri tadi, dia ada syarat-syarat dia. Mana yang pertama, kerana kita melakukan ibadah kerana Allah suruh. Ingat tuan-tuan dan puan, ibadah ni suatu yang haram. Kita tak boleh lakukan jika tidak ada dalil. Tidak ada perintah Allah. Ingat tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita tak boleh mengada-adakan.
mereka-reka cipta pula. Oh, ni satu ibadah aku nak dekat dengan Allah, buat kaedah begini. Tak boleh tuan-tuan, haram. Sebab dasar fiqh dia begitu. Sesuatu ibadah itu asalnya haram melainkan sesudah ada dalil. Allah suruh kita solat, maka baru kita solat. Bukan kita solat sendiri dengan kehendak hati kita. Contoh sekarang solat kita zuhur 4 rakaat yang mengikut yang Allah syariat. Tiba-tiba kita rasa tak puas hati nak buat yang lebih baik lagi. Kita bagi tambah lagi 2 rakaat jadi 6 rakaat zuhur. Boleh tuan-tuan? Tak boleh. Haram hukumnya. Jadi dia akan termasuk dalam apa yang disebut sebagai bid'ah. Sesuatu yang tidak ada. Maknanya Rasul tak pernah buat. Tiba-tiba kita nak buat kerana kita rasa benda ni ibadah. Nak mendekat diri pada Allah. Tidak tuan-tuan. Dia tetap menjadi haram. Jadi ibadah ini sesuatu yang ditunjuk. Pertama dasar mesti ada perintah. Itulah dalil. Mana ada perintah dari Quran. Wa aqimus salah. Wa atuz zakah. Mana semuanya ada perintah. Haji pun sama. Contoh, semua ibadah apa saja yang Allah perintah ibadah, ada dalil perintahnya, iaitulah di dalam Al-Quran. Kemudian perintah itu dimodelkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnah. Nabi menunjukkan cara nak buat macam solat. Kita tak tahu bagaimana nak solat. Sebab Quran tidak memperinci bagaimana solat nak dahulukan dengan takbir hingga salam. Tak ada. Jadi Nabi SAW yang menjadi model. Nabi diajar oleh Jibril begini solat. Nabi lakukan. Jadi Nabi lakukan, kita ikut. Sebab tu Nabi menyebut bab solat ni. Nabi sebut. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu bersolatlah sebagaimana kamu tengok aku solat ni. Itulah makna konsep modeling tadi. Kita kena ikut exactly apa yang Nabi lakukan. Itu bab ibadah. Jadi Nabi memperjelaskan tata cara ibadah itu dengan bimbingan dia. Jadi sebab itulah kita kena mengikut. Itulah yang disebut sebagai sunnah. Jadi kita ini dalil yang kuat dua. Al-Quran dan sunnah. Peganglah dua-dua ini, insya-Allah kita tidak akan tersesat dari jalan yang lurus. Dan Allah bagi jaminan bahawa Nabi SAW adalah manusia biasa tetapi manusia yang istimewa kerana Allah bagi dia wahyu. Dia dibimbing oleh wahyu. Dan Nabi ini dijaga, dipelihara dari segala dosa. Yang disebut sebagai maksum. Ingat, maksum ni makna segala yang membawa kepada dosa. Sekarang mari kita melihat surah 53. Surah An-Najm. Suratul Najm. Surah bintang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Di ayat yang ketiga keempat. Ayat yang pertama tu maknanya Allah bersumpah demi bintang-bintang semasa ia menjunam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rakan kamu Nabi Muhammad SAW yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar dan ia pula tidak sesat. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan ia tidak memperkata sesuatu berhubung dengan agama menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Ingat tuan-tuan, di sini Allah pakai kalimah hawa. Hawa ni nafsu yang tak elok. Itu kita panggil hawa nafsu. Jadi dalam bahasa Arab, hawa itu sendiri membawa makna nafsu yang buruk. In huwa illa wahyun yuha. Jadi segala sesuatu yang diperkatakan oleh Nabi SAW itu sama ada ia adalah Al-Quran ataupun daripada hadis, maka ia adalah
wahyu yang diwahyukan kepadanya. Inilah prinsip pegangan kita. Mana apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, yang hari ini kita sebut sebagai hadis, sunnah, dia tetap merupakan bahagian daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah dah jamin bahawa Rasulullah dia tak akan bercakap, dia tak akan melakukan sesuatu mengikut hawa nafsu dia. Kita manusia biasa ni, biasanya lah dalam banyak keadaan kita melakukan sesuatu tu lebih mengikut pendapat kita, mengikut rasa kita, mengikut hawa nafsu kita. Tetapi Allah bagi jaminan dalam ayat surah An-Najm ini. Allah kata, segala yang datang dari Rasulullah SAW itu tidak ada sesuatu yang mengikut hawa nafsu dia. Melainkan, in huwa illa wahyun yuha. Melainkan semuanya merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sinilah sebab itu kita, ketika mana kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kita yakin dengan Nabi SAW itu, keyakinan kita ialah kerana kita yakin bahawa ia adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada baginda. Jadi sebab itu kita sebab nak memahami konsep ibadah ini, kita kena faham yang ini. Mana setiap ibadah kita lakukan kerana ada dalil yang memerintahkannya, itulah disebut dalil daripada Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Dan sebab itulah kita kena mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dalam bab ibadah kita tidak boleh memandai-mandai melakukan sendiri dengan ikut cara kita, tidak boleh. Sebab itu kita dipandu oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar. Sebab itu kita kena faham baik-baik. Sebab kita kena melihat, kena semak semula apakah amalan-amalan kita selama ini benar-benar kita lakukan berdasarkan kepada fahaman kita yang diasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, kita dah melihat isu ibadah ini kena faham sebaik-baiknya supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar akan menjadi ibadah, benar-benar akan ada nilai ibadah. Sebab kita takut, kita rasa kita melakukan ini ibadah, tetapi bila disemak, bila dirujuk semula, rupa-rupanya banyak amalan kita laku ni tidak ada dasarnya yang kuat. Kalau tak ada dasar ini, pertama ada dalil, kedua mengikut sunnah Nabi SAW, maka tertolaklah amalan kita. Itu yang kita takut. Jadi tuan-tuan dan puan, setelah kita memahami Al-Quran dengan baik, maka kita kena berpegang teguh kepada prinsip ini. Bahawa kita melakukan ibadah, apa juga yang kita faham sebagai ibadah, mesti ada dua ni. Pertama ada dalil, dan kita tahu ada dalil itu. Itu sebabnya Al-Quran ini kita kena faham betul-betul, sebab semua dalil-dalil ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian, kalau tak ada dalam Quran, dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Cara mana kita nak lakukan? Ikutlah apa yang Rasulullah SAW tunjukkan. Itulah konsep modeling ataupun uswatun hasanah tadi. Jadi ini dua prinsip dasar tuan-tuan dan puan dalam bab ibadah. Jangan lagi kita sekadar melakukan ibadah kerana ikut-ikutan ataupun kerana kebiasaan. Kerana dahulu kita melihat orang-orang tua kita melakukannya, ustaz-ustaz, guru-guru melakukannya, kita ikut. Jangan tuan-tuan dan puan. Kita mesti melakukan ibadah dengan ilmu, dengan tahu. Bukan kerana ikut-ikutan. Itulah sebabnya maka Nabi mewajibkan kita menuntut ilmu, belajar. Tahu dalilnya. Jangan hanya mendengar orang lain yang menyebut kalimah itu. Kerana itu dulu tuan-tuan dan puan, saya akan
mencatat nota-nota yang kita baca pada pagi ini. Itulah surah 30, 43, 44. Kemudian 40, 41, 43, 30. Itu sekadarnya ayat-ayat yang kita tadabburkan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Sila rujuk kembali ketika tuan-tuan hendak mengulang kaji nanti. Kita bertemu lagi di esok hari insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.